Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Saya Siti Hadirah binti Abdul Halim, guru mata pelajaran matematik dari SK Nyaris-Nyaris Bongawan. Tajuk perkongsian amalan terbaik yang telah saya pilih adalah mencapai TP5 di dalam menyelesaikan masalah harian rutin dengan pelbagai strategi. Untuk tajuk perkongsian ini, saya telah fokus kepada subjek matematik tahun 6, topik masa dan waktu dengan standard pembelajaran 4.2.1. Tajuk ini dipilih apabila saya mendapati timbulnya isu bilangan murid yang boleh mencapai TP5 bagi topik masa dan waktu terlalu rendah. Terdapat dua punca yang menyebabkan isu ini timbul. Pertama, saya dapati murid terlalu yakin jawapan dapat diperolehi dengan hanya menggunakan nilai masa yang ada di dalam pernyataan masalah dan ikuti dengan penggunaan operasi tambah atau pentolak. Punca yang kedua, murid mudah berpuas hati dengan hanya menunjukkan satu sahaja strategi penyelesaian. Berikut adalah gambar-gambar hasil kerja murid sebelum mereka mencuba strategi penyelesaian masalah yang lain. Objektif intervensi saya ini adalah untuk melahirkan murid yang boleh menyampaikan sesuatu situasi berkaitan masa dan waktu secara jelas. Kedua, melahirkan murid yang boleh membuat penakulan, berkaitan dan perwakilan dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya, saya akan memperkenalkan intervensi yang telah saya guna, iaitu penggunaan dua strategi di dalam penyelesaian masalah melibatkan zon masa, iaitu kaedah garis masa dan kaedah muka jam. Intervensi ini akan diguna pakai oleh murid sewaktu mereka hendak menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa. Murid juga akan merujuk peta zon masa untuk mengetahui kedudukan timur atau barat bagi sesebuah negara. Sebagai indikator, saya mensasarkan 15 daripada 29 orang murid yang saya ajar dapat mengaplikasi kedua-dua strategi pengiraan di dalam menyelesaikan masalah harian melibatkan masa dan waktu ini. Di sini, saya kongsikan satu contoh bagaimana intervensi ini dilaksanakan. Pernyataan masalahnya adalah beza waktu di antara Kuala Lumpur dengan Rio de Janeiro, Brazil ialah 11 jam. Jika waktu di Rio de Janeiro ialah jam 12.30, pukul berapakah waktu di Kuala Lumpur? Sebagai langkah permulaan, bimbing murid untuk merujuk peta zon masa bagi mereka mengetahui kedudukan timur atau barat Kuala Lumpur. Di sini, murid akan mendapati Kuala Lumpur berada di sebelah timur. Seterusnya, untuk strategi pertama, murid akan menadakan kedudukan Rio de Janeiro pada garis masa. Kemudian, murid akan menggerakkan 11 jam ke kanan, iaitu ke sebelah timur, untuk menentukan waktu bagi Kuala Lumpur. Murid akan memperolehi waktu di Kuala Lumpur adalah jam 23.30. Sekarang kita lihat pula pelaksanaan strategi kedua. Murid akan melukis muka jam dan menandakan jarum jam bagi Rio de Janeiro. Oleh kerana Kuala Lumpur berada di sebelah timur, maka lukiskan pergerakan 11 jam mengikut arah putaran jam. Murid akan mendapati waktu di Kuala Lumpur adalah pukul 11.30 malam atau boleh juga dinyatakan sebagai jam 23.30.
Ini adalah gambar hasil kerja beberapa orang murid yang telah menggunakan dua strategi sewaktu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan zon masa. Tempoh yang diambil untuk membolehkan murid mengaplikasi strategi yang diajar adalah selama 1 minggu. Satu cabaran yang saya hadapi dalam melaksanakan intervensi ini adalah cabaran membentuk sikap murid ke arah lebih sistematik dan teliti ketika melaksanakan tugasan. Hasil daripada pelaksanaan intervensi ini, saya 22 daripada 29 orang murid di kelas yang saya ajar layak diberi TP5 untuk tajuk masa dan waktu. Sebagai rumusan, walaupun intervensi ini dapat mengatasi isu yang dihadapi, namun saya perlu membuat sedikit penambahbaikan, iaitu untuk turut memberi fokus kepada cara membantu murid mencapai TP6 di dalam tajuk masa dan waktu. Sekian dahulu perkongsian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.